Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 24 Jun bersama saya Nur Aini Johari. Berita utama. Bahagian Agama Jabatan Perdana Menteri bercadang untuk meminda Akta Tata Cara Jenayah Syariah Kurungan Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 Kurungan Akta 560 dan Undang-Undang Tata Cara Jenayah Syariah di negeri-negeri. Timbalan Menterinya Dato' Ahmad Marzuk Syari berkata, pindaan itu membolehkan penguatkuasaan undang-undang kepada orang Islam yang menghina agama sendiri termasuk mempromosikan gaya hidup golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT di negara ini. Jelasnya dalam satu kenyataan perkara itu diputuskan pada mesyuarah khas Task Force menangani isu LGBT yang dipengerusikannya hari ini. Katanya mesyuarah bersetuju untuk melaksanakan tindakan tegas secara bersepadu dengan segera bagi menangani isu penghinaan agama secara umum dan promosi gaya hidup LGBT khususnya di media sosial. Ia menunjukkan komitmen penuh kerajaan khususnya membabitkan penguatkuasaan undang-undang. Dato' Ahmad Marzuk berkata ketika ini terdapat pihak tertentu yang memuat naik status dan grafik menghina agama Islam di media sosial tertentu dalam usaha mereka mempromosi gaya hidup LGBT. Ditambah pula Jun dianggap sebagai Gay Pride Month di mana gerakan LGBT di seluruh dunia termasuk Malaysia sedang dipromosikan secara terbuka sama ada melalui perarakan atau media sosial. Tetapi dalam masa yang sama katanya, kumpulan aktivis berkenaan hanya memejamkan mata terhadap penggantungan seksual atau sexual grooming terhadap kanak-kanak di bawah umur seperti yang didakwa dilakukan oleh seorang transgender di media sosial beliau. Mesyuarah itu juga menurut Dato' Ahmad Marzuk telah mengenal pasti masalah dan kekangan yang dihadapi oleh pihak penguatkuasa dalam melaksanakan penguatkuasaan bersepadu. Susulan kes Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Noor yang dikatakan memandu uji sebuah kenderaan di Bukit Mertajam 5 Jun lalu, Polis Pulau Pinang kini sedang menunggu nasihat undang-undang daripada Pengarah Pendakwaan Negeri PPN bagi menentukan tindakan lanjut terhadap Menteri Besar Kedah itu. Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Sahabudin Abdul Manan berkata pihaknya telah menghantar kertas siasatan lengkap ke Bukit Aman sebelum diserahkan kepada PPN untuk diteliti serta diberi cadangan untuk tindakan lanjut sama ada di Kompang atau tidak. Malaysia Gazette sebelum ini melaporkan pihak polis membuka kertas siasatan ke atas Muhammad Sanusi susulan video tular yang mendakwa beliau sedang memandu uji sebuah kenderaan baharu di Juru Auto City. Jelas beliau siasatan dibuka mengikut Seksyen 269 Kanun Kesesaan dan Peraturan 17-1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit kurungan langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2021. Jabatan Alam Sekitar JAS meneruskan siasatan termasuk melakukan pemeriksaan di beberapa kilang bagi mengenal pasti punca kejadian kematian ratusan ikan di Sungai Damansara yang tular dalam media sosial sejak semalam. Pengarah JAS Negeri Selangor Nur Azia Jaafar berkata, jabatan itu telah menelusuri bahagian hulu dan hilir sungai berkenaan dan memfokuskan kepada punca pencemaran yang berpotensi dalam lingkungan 10 km dari lokasi ikan ditemukan mati. Mengikut laporan bernama, Nur Azia berkata pemeriksaan turut dijalankan ke atas beberapa kilang berasaskan minuman, pusat komersial, pelepasan stormwater dari kawasan perumahan dan 2 loji rawatan kubahan awam. Beliau berkata hasil siasatan yang dijalankan semalam mendapati ikan-ikan yang mati terdiri daripada spesies ikan bandaraya dan tilapia hitam yang terdampar di sepanjang 5 km sungai tersebut. Nur Azia berkata ujian in situ di Sungai Kayu Arah berhampiran Setutu perangkap sampah mendapati air sungai yang sedikit berbuih dan bacaan oksigen terlarut DO adalah 4.5 mg per liter. Tunku Mahkota Johor Tuan Tunku Ismail Sultan Ibrahim menyeru seluruh rakyat di negeri itu segera mendaftar untuk suntikan vaksin COVID-19. Jelas baginda menerusi satu kenyataan di Facebook, vaksinasi dibuktikan dapat mengurangkan penularan wabak COVID-19 dengan berkesan. Menurut baginda lagi, rakyat dapat kembali kepada kehidupan yang normal sekaligus pemulihan ekonomi di Johor akan bermula apabila imuniti kelompok dicapai.
Katanya baginda prihatin dengan keluhan rakyat mengenai akses kepada vaksin dan yakin dengan usaha program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK dalam memastikan bekalan vaksin yang mencukupi bagi semua bangsa Johor. Sebelum itu, Tunku Ismail hadir melawat PPV Persada Johor untuk meninjau pengoperasian program vaksin COVID-19. PPV Persada Johor merupakan PPV mega yang pertama di Johor dan mula beroperasi 7 Jun lalu dan mampu memberi lebih kurang 3,000 dos sehari. Berang cinta ditolak. Seorang lelaki Myanmar bertindak menyerang wanita senegaranya menggunakan pisau dalam kejadian di Gombak semalam. Ketua Polis Daerah Gombak, ACP Zainal Muhammad berkata, mangsa berusia 35 tahun itu merupakan pemegang Kad Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Pernah diganggu suspek beberapa kali sebelum kejadian. Katanya, suspek berusia 40-an telah menyerang mangsa di hadapan sebuah kedai di Taman Wangsa Permai Desa Jaya sehingga menyebabkan kecederaan di leher, dahi dan lengan. Siasatan awal mendapati motif kejadian berpunca daripada cemburu dan marah. Katanya, suspek menaruh perasaan terhadap mangsa. Bagaimanapun wanita itu enggan menerima lelaki berkenaan. Mangsa telah dibawa ke Hospital Selayang untuk rawatan lanjut dan berada dalam keadaan stabil. Usaha mengesal suspek sedang giat dijalankan dan kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Kesesaan kerana cubaan membunuh. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kejadian itu diminta menghubungi nombor yang tertera. Laporan tadi mengakhiri MG Flash hari ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan selamat malam.